apatah lagi murtad. Syirik tu, na'udzubillah min zalik. Dan pada kufurnya itu khilaf, tapi ada juga ulama yang kata kufur juga kalau meskipun diiktikad tenaga pada api itu dijadikan oleh Allah dan tenaga pada api itulah yang membakar. Ada ulama khilaf kata rosak akidah juga kalau begitu. Jadi yang selamatnya iktikad kita ahli sunnah wal jamaah, iaitu mana? Tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah boleh memberi kesan. Itu i'tiqad yang sah ni. Tidak ada sesuatu yang selain daripada Allah, tak kira api, tak kira tenaga pada api, tak kira tubuh badan kita manusia, tak kira tubuh usaha yang kita buat, tak peduli. Selain daripada Allah, semuanya tidak ada kuasa memberi bekas. Itu i'tiqad yang sah. Selain daripada Allah, mana makhluk lah. Usaha kita makhluk, usaha kita ni makhluk, dijadikan oleh Allah. Kita bekerja hari ni, siapa yang menjadikan kita bekerja hari ni? Allah lah. Jadi usaha kita mencari rezeki itu dijadikan oleh Allah, maka usaha kita itu namanya makhluk. Apa-apa sahaja yang Allah jadikan namanya makhluk. Makhluk tu bahasa Melajunya apa-apa yang dijadikan oleh Allah itu makhluk. Allah tu khalik. Allah tu khalik, yang menjadikan kita. Kita ni yang dijadikan oleh Allah. Tubuh badan kita makhluk, usaha kita makhluk, gerak diam kita makhluk. Selain daripada Allah tu makhluk lah. Jadi jangan i'tiqad usaha ikhtiar kita boleh memberi sesuatu. Cuma itu pada hukum adat dan hukum asbab sahaja. Pada hukum adat nak dapat ilmu kena usaha ngaji. Pada hukum adat nak dapat rezeki kena usaha kerja. Itu hukum adat. Jadi dalam kitab ni hari tu awal-awal dia dah ajar dah hukum adat apa, hukum syarak apa, supaya kita boleh letakkan sesuatu tu kena pada tempat. Nak belanja, pada adatnya kenalah usaha gitu. Nak ilmu, pada adatnya kenalah usaha belajar. Tapi i'tiqad dalam hati kita, pegangan kita, usaha belajar bukan memberi ilmu. Yang memberi ilmu adalah Allah. Usaha bekerja bukan yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki Allah. Usaha-usaha yang kita buat tu sebab aja. Hikmah daripada sebab-sebab yang Allah suruh kita buat tu, kerana daripada sebab-sebab yang kita buat itulah diberi pahala oleh Allah. Contoh kita duduk dalam kuliah tengah hari ni, kita usaha belajar, maknanya kita telah menjalankan perintah Allah suruh belajar, maka kita usaha belajar, usaha datang, usaha hadir, usaha mendengar. Meskipun kita tak faham apa yang disampaikan, tetap mendapat pahala daripada Allah. Walaupun tak faham, kerana yang memberi faham itu Allah, bukan usaha. Kalau usaha yang memberi faham, tak ada orang kecewa dengan usaha. Itu dalil dia. Kalau usaha yang memberi, tak ada orang yang kecewa dengan usaha ni. Kadang-kadang kita usaha dah buat yang terbaik, kenapa tak dapat? Kenapa tak dapat apa yang kita usahakan tu? Kalau usaha memberi bekas, mana dia? Kita usaha buat benda lain, yang dapatnya lain. Itu dalilnya usaha tidak boleh memberi sesuatu. Yang memberi, yang menjadikan sesuatu itu Allah. Allah. Yang memberi kita gaji hakikatnya Allah. Yang memberi kita sihat hakikatnya Allah, bukan makanan. Yang memberi kita sembuh Allah, bukan ubat. Tapi makan ubat tu asbab. Makan ubat, niat nak sihat kerana ibadat, dapat pahala makan ubat. Kita makan ubat sebab nak sihat. Nak sihat untuk apa? Nak sihat untuk ibadat. Maka makan ubat kerana nak menuntut sihat untuk ibadat, diberi pahala.
Tapi kalau makan ubat sebab nak sihat, lepas tu tanya lagi, nak sihat sebab apa? Nak berseronok-seronok lagi. Bukan untuk ibadat. Nak sihat sebab nak berseronok. Maka tak dapat pahala makan ubat. Sebab niat dia bukan ibadat. Niat dia bukan ibadat. Lama dah sakit, tak boleh lah nak pergi tempat tu. Dah lama dah tak sakit ni, dah lama dah tak pergi tu tempat tu, tempat maksiat tu, contohlah. Jadi dia pun usahalah keluar belanja, berubat sini, berubat sana. Sebab apa tu? Nak sihat. Kenapa nak sihat tu? Lama tak pergi tempat tu, contohlah. Jadi tujuan dia makan ubat nak sihat tadi bukan untuk ibadat dah, bukan untuk nak taat dah. Dia makan ubat nak sihat sebab nak teruskan benda-benda yang dilarang oleh Allah tadi. Maka adakah dia dapat pahala dengan dia usaha tadi? Tak dapat pahala dengan dia usaha berubat. Sebab tujuan dia maksiat, niat dia maksiat. Innamal a'malu binniyat, Nabi bagi tahu. Allah suruh usaha makan ubat sihat tu supaya beribadat. Kita makan ubat usaha juga makan ubat nak sihat, rupa-rupanya bukan nak semayang. Bukan sihat tu nak semayang, bukan sihat tu nak ngaji dah, nak pergi joget lagi. Contohnya nak pergi lepak kelab malam lagi. Contohnya lah. Wal'iyadha billah min zalik. Jadi tak dapat pahala. Kita dah belajar hukum harus hari tu. Hukum harus tu kan, hukum harus ni sesuatu yang tak ada pahala, tak ada dosa. Tu harus. Selagi tak ada hubung kait dengan benda hukum 4 hukum yang sebelum tu, dia harus, mata-mata harus. Nak makan ubat harus, nak pergi berubat harus. Tapi tanya dulu, apa tujuan? Nak makan ubat lah supaya sihat, nak ibadat, nak semayang jadi selesa. Makan ubat tadi dah bukan kata harus dah, dia dah berubah jadi wajib ataupun sunat lah. Dia dah jadi berubah jadi wajib ataupun sunat dah makan ubat tadi, dengan sebab nak menolong ibadat. Asal hukum harus. Asal hukum harus. Sama lah macam tadi, si A makan ubat, si A buat rawatan supaya sihat untuk ibadat. Si B berubat, makan ubat, pergi berubat, tapi niat dia nak sihat untuk meneruskan lagi perbuatan maksiat. Tu niat dia nak sihat tu, sebab nak buat lagi benda dulu-dulu, benda yang tak elok tu. Maka tak diberi pahala, bahkan berdosa pula. Kan hubung kait. Benda harus kalau bersangkut paut dengan wajib, dia jadi wajib. Benda harus kalau bersangkut paut dengan sunat, jadi sunat. Benda harus bila menjadi pelengkap ataupun jadi asbab tertunainya benda haram, maka dia jadi haram lah. Jadi dia usaha berubat tu, buat rawatan tu dengan niat maksiat tu, maksiat tu. Bukan dapat pahala buat rawatan macam tu, dapat dosa. Sebab dia nak menolongkan, maknanya nak menggunakan kesihatan dia tu, nak tolong dia buat maksiat. Kemudian, dan setengah daripada ini orang yang iktikadkan bahawa hamba memberi bekah pada perbuatannya dengan qudrat yang dijadikan dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah daripada ini maksud setengah daripada golongan yang ulama khilaf tadi. Yang pertama tadi, dia i'tikad api itu sendiri memberi bekas. Yang kedua, dia i'tikad tenaga pada api itu dijadikan oleh Allah, sebab tu boleh membakar. Yang membakar tu kekuatan api. Kita ni masuk dalam yang kedua ni. Barang siapa yang i'tikad hamba kita ni
memberi bekas pada perbuatannya dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah. Maknanya kita beriktikad kita ni boleh mendapat harta, dapat ilmu, dapat macam-macam ni sebab usaha yang kita buat tu. Dengan sebab kudrat yang Allah bagi pada kita, kita boleh berusaha, dan daripada usaha itulah yang menghasilkan ilmu dan harta. Ini masuk dalam khilaf tadi. Ada ulama kata kafir, ada ulama kata fasik. Yang sebetul-betulnya usaha kita, tubuh badan kita, perbuatan kita tidak boleh memberi sesuatu kesan. Yang memberi kesan ni Allah saja. Yang memberi kesan, manfaat ataupun mudarat ni Allah. Yang boleh bagi baik buruk ni Allah je. Kita tak ada kuasa. Tu sebut la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya. Kita tak boleh duduk sini ni. Walaupun kita sihat, kita tak boleh semayang kalau Allah tak menolong kita semayang. Ini i'tikad ni. Ini namanya akidah. Pegangan dalam hati kita. Pegangan dalam hati kita. Apabila kita merasakan ataupun apabila seseorang itu mengiktikadkan bahawasanya usaha ikhtiar dia tu boleh menghasilkan sesuatu, contohnya kekayaan, itu yang kadang-kadang boleh jadi sombong. Dia rasa dia hebat. Ini semua usahaku. Ini semua usahaku ni. Aku yang penat-penat ni semua ni. Sebab tu aku kaya. Dia terlupa usaha dia tu tak boleh bagi apa-apa pun. Nampak tak tu? Tu mudarat dia. Mudarat dia. Barang siapa yang i'tikad bahawasanya perbuatan dia, usaha dia itulah yang menghasilkan sesuatu, dia akan jadi orang yang sombong. Dia akan jadi orang yang angkuh. Dia terlupa hakikat diri dia itu sebenarnya tak ada kuasa untuk memberi sesuatu. Dan barang siapa i'tikadkan bahawa Allah Ta'ala jua yang memberi bekas, memberi kesan baik ataupun sebaliknya, dia i'tikad dalam hati, dia berpegang dalam hati, yang boleh memberi kesan baik buruk ni hanya Allah saja. Baik. Tetapi pula dah tu, berlazim-laziman antara segala sebab yang adi, mana sebab-sebab yang beradat, contohnya macam makan tu, nak kenyang adatnya kena makan. Dan antara barang yang menyertai itu berlazim-laziman pada akal, tiada mungkin bersalahannya, maka orang itu jahil dengan hakikat hukum adi dan terkadang boleh membawa kepada kufur. Dia tak boleh terima, akalnya tak boleh terima kalau kata api ni kadang-kadang tak boleh bakar juga. Api tu walaupun adatnya membakar, tapi kadang-kadang berlaku api itu tak boleh membakar. Dia tak boleh terima benda tu. Tak masuk di akal. Dia kata mana boleh, mesti punya tu bakar. Dia tak boleh terima. Orang macam ni fasik. Dia adalah orang yang jahil dengan hukum adat. Kita dah belajar hukum adat ada 3 itu. Wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Wajib pada adat ni benda yang mesti berlaku pada kebiasaan. Makan banyak mesti kenyang pada adatnya. Kena api mesti terbakar pada adatnya. Dan kadang-kadang berlaku benda yang mustahil pada adat. Kena api tak terbakar. Tu Nabi Allah Ibrahim tak terbakar pun. Tu namanya apa? Mustahil pada adat. Bukan tak masuk akal. Bukan tak masuk akal. Kita salah faham. Benda pelik je, bila berlaku benda pelik kita kata tak masuk akal. Salah tu, jadi fasik. Akal boleh terima kerana yang menjadikan tu Allah. Apa pula akal kita tak boleh terima? Allah Maha Kuasa. Nak humbankan dalam leburan besi panas pun, besi cair pun, kalau Allah tak kehendak nak menghanguskan, taknya hangus. Mana akal boleh terima walaupun pada adat mustahil. Pada adat kalau jatuh dalam tu habislah pada adatnya. Tapi kalau menyalahi, akal boleh terima. Akal boleh terima. Baru-baru ni contohnya ada berita seorang ni terjatuh dalam leburan besi panas.
kat kilangmu. Tapi dia tak ada apa-apa pun. Akal kata harus. Bukan tak masuk kan tak masuk akal. Haruslah. Sebab yang menghanguskan tu Allah, bukan api tu. Allah tak kehendak nak menghanguskan, tak hanguslah walau terjun dalam api pun. Tapi kalau tak tahu hukum adat, dia kata mana boleh, aku tak boleh terima benda ni, mana boleh, tak masuk akal lah. Tu dia tak erti. Dia tak erti hukum adat. Dan tak erti hukum adat ni kadang-kadang boleh jadi kufur. Kadang-kadang boleh jadi kufur. Dia dengar cerita Nabi Allah Ibrahim kena humban dalam gunung api tu. Dia kata, aku tak boleh terima cerita ni. Mana boleh, tak masuk akal lah. Kafir dia. Sebab yang dia tak boleh terima tadi mukjizat. Tak ada pun yang tadi tu, yang orang jatuh dalam leburan besi panas tadi, dia tak jadi kafir, dia jadi fasik. Sebab tu bukan mukjizat. Mukjizat ni apa? Sesuatu yang menyalahi adat. Betul? Tu mukjizat. Sesuatu yang menyalahi adat. Cuba tengok mukjizat, semua menyalahi adat. Membelah bulan, air keluar daripada celah jari, pohon bercakap, batu bercakap. Adat berlaku tak macam tu? Tak berlaku pada adat, kebiasaan. Kita lalu tu banyak pokok kita jumpa, satu pun tak bagi salam pada kita pun. Makna pada adatnya mustahil. Tapi benda yang menyalahi adat ni memang berlaku di sisi para Nabi Rasul yang dipanggil mukjizat. Tiba-tiba dengan sebab kejahilan kita tadi tu, tak tahu pembahagian hukum adat tadi, bila dengar cerita mukjizat yang pelik-pelik ni, dia kata aku tak boleh terima. Rosak akidah lah. Sebab apa pula rosak akidah? Kerana tidak boleh menerima mukjizat. Dia tak boleh terima mukjizat. Dia tak percaya mukjizat maksud. Itu yang merosakkan akidah. Mana boleh Nabi daripada Mekah nak ke Palestin sekejap je, aku tak percaya. Orang nak pergi jauh makan masa gini-gini. Lepas tu naik ke langit pula, lagilah katanya tak masuk akal. Rosak akidah. Bahaya. Tak tahu hukum adat ni, ada tempat jadi fasik dan ada tempat jadi kufur. Jadi bagi orang yang tahu, dia selamat dah. Orang yang dah tahu selamat dah. Tengok benda pelik-pelik, dia tak kata tak masuk akal, dia kata harus pada akal, sebab Allah yang menjadikan. Akal aku boleh terima, akal saya boleh terima walaupun cerita orang tu terjun dalam laut tapi tak basah, akal boleh terima. Sebab Allah yang menjadikan benda tu. Yang membasahkan tu Allah, bukan air. Allah tak kehendak, tak jadi lah. Tapi kalau Allah kehendak, jadi. Ni Allah tak kehendak pada hamba-Nya. Contoh, jalan atas air, pada adat tenggelam. Tapi berlaku contohnya di sisi auliya illahi solihin, di sisi wali-waliullah, Allah Ta'ala mengurniakan kepada mereka karamah. Karamah ni pun benda pelik juga, benda yang menyalahi adat, tapi Allah Ta'ala anugerahkan kepada waliullah, orang soleh. Itu karamah. Bukan mukjizat, karamah. Mana akal boleh terima? Akal boleh terima. Akal boleh terima karamah. Bukan sihir. Karamah tu bukan dampingan jin. Bukan dampingan jin. Karamah ni kurniaan Allah kan. Karamah ni kemuliaan yang Allah beri kepada para kekasih-kekasih dia orang soleh. Berlaku benda pelik-pelik, jalan atas air. Pelik ke jalan atas air? Duduk atas air tak tenggelam, pelik tak? Apa nak pelik? Itik pun ramai. Itik sama je. Taknya tenggelam itik tu. Ni tiba-tiba Allah jadikan kepada orang soleh. Akal boleh terima. Sebab tu urusan Allah. Itu bukan benda mustahil pada akal. Harus pada akal. Tapi pada adatnya mustahil, tak berlaku. Pada kebiasaan tak berlaku. Kalau kebiasaan berlaku, ramailah hidup berjalan atas air tu.
dah jadi kebiasaan. Ni dah bukan kebiasaan, benda tu menyalahi adat namanya. Kalau benda yang menyalahi adat berlaku di sisi Nabi Rasul namanya mukjizat. Kalau benda yang menyalahi adat berlaku di sisi orang soleh namanya karamah, kemuliaan. Kalau benda pelik berlaku pada Tok Cha, bukan karamat. Kita dengan Tok Cha kita panggil karamat juga. Itu sihir ataupun istidraj. Tu kan karamah. Karamah ni Tok Cha tu dia keramat ni. Melayu kata keramat lah, Arabnya sebenarnya karamah, kemuliaan. Itu sihir, itu bukan karamah. Salah letak kita. Dengan Tok Cha itu panggil karamah juga. Itu istidraj ataupun sihir. Benda pelik berlaku pada orang yang biasa. Orang biasa macam kita ni, bukan orang soleh, orang biasa je. Kadang semayang awal waktu, kadang tak semayang, kadang tinggal semayang, kadang puasa, kadang tak, orang biasa. Bukan orang soleh dah. Kadang buat benda haram, tapi berlaku benda pelik kat dia. Pada adatnya, pada adat mati dah dia ni. Kena langgar dengan steam roll. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa, kena lenyek dengan steam roll. Pelik ni. Pada adat jadi lempeng dah, tapi dia ni tak jadi lempeng. Okey je bangun sapu-sapu abuk macam tu je. Dia ni orang soleh ke? Dah, orang biasa je. Kadang mayang, kadang lupa mayang, kadang ngumpat. Tapi berlaku benda pelik. Itu namanya apa tu? Bukan sihir. Itu namanya ma'unah, semata-mata pertolongan Allah. Tapi jangan ulang lagi. Jangan panggil terebas dan tadi suruh gelik lagi sekali. Jangan. Itu mati dah. Itu ma'unah. Dia kalau karamah dia boleh berlaku berulang-ulang kali ikut tuan empunya badan. Itu karamah. Rasa asal ni nak pergi Madinah. Sampai. Sungguh bukan cerita pelik tu, bukan cerita dongeng tu. Asalkan nak solat kat Madinah. Jom sampai Madinah. Macam mana? Wallahu a'lam. Bukan sihir, bukan guna jin. Kena ngaji. Kita tengok dia pelik-pelik je. Ni guna jin ni. Karamah. Lipat bumi dia. Mana-mana dia nak pergi Allah hantar. Mana-mana dia nak pergi Allah hantar. Dia sampai peringkat tu. Karamah namanya. Jangan tak percaya pula. Benda tu duduk bawah urusan Allah tu. Karamah, kemuliaan yang Allah bagi kepada kekasih dia. Nak apa? Terlintas dalam hati nak apa? Lapar, nak makan tengah hari, turun hidangan daripada langit. Ya Allah, apa? Kisah wali tu. Dia pergi munajat atas bukit tu. Ada dua orang orang soleh situ beribadat. Dia tak masak, tak apa. Kerja di ibadat pagi, petang, siang, malam. Time waktu makan, doa je. Allah jadikan makanan. Karamah dia. Tiba-tiba ada seorang ni, dia pergilah situ. Dia pergi nak join lah, nak jumpa orang soleh. Dia pun pergilah join dekat gunung tu, nak join beribadat. Dia ni selalu kena marah dengan bini dia. Selalu kena marah dengan bini dia, selalu kena tengking dengan bini dia. Tapi dia sabar sangat-sangat. Sampai satu masa dia cakap dengan bini dia, minta izin dengan bini. Dah kalau takut kan minta izin kan? Boleh ke minta izin dengan isteri? Jangan salah guna. Kita maklum kan, bukan minta izin. Jatuh martabat. Abang nak minta izin bagi minum je boleh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terbalik. Bini nak minta izin. Ni bini pula maklumkan kat kita. Kita minta izin. Oi, jangan buat pasal tu. Rosak bini jadi. Tu bukan sayang tu nak merosakkan bini namanya.
awak saya dekat shopping orang bagi tahu, bukan minta izin nak pergi, bagi tahu dah sampai. Bini siapa mana kita tahu, ni umum kita cakap. Awak saya dekat shopping bukan tanya awak boleh tak saya nak pergi shopping pukul 2 kan. Tu lain, itu minta izin. Ni dah dia dah sampai, dia beritahu. Yang lelaki dia pula jawab, awak sementara awak kat shopping ni sementara awak call ni, saya nak minta izin lah, saya nak pergi minum sekejap, boleh tak? Terbalik. Na'udzubillah. Nak ceritanya dia sabar tadi tu. Jadi dia pergi sampai dekat tempat beribadat tadi, dua orang lelaki-lelaki ni dia kata, besok giliran kau pula. Waktu nak makan tengah hari, kau kena berdoa, minta kepada Allah turunkan hidangan. Dia kata nak doa macam mana? Aku baru nak join lagi ni. Baru nak beramal lagi ni. Tapi nak cover punya pasal ni. Dia pun berdoa lah. Turun makanan yang lebih dahsyat daripada dua orang tadi. Dua orang ni jadi pelik. Dia kata ni baru join lagi dahsyat ni. Baru join ni lagi dahsyat dia punya hidangan Allah bagi. Lepas tu dia tanya yang satu nombor 2 tadi, apa yang makna, macam mana kau boleh berdoa sampai mustajab sangat apa doa ni Allah bagi? Dia kata yang dua orang tadilah, dia kata pendek ni lah. Jadi aku berdoa, aku bertawassul, aku menyebut nama seorang orang soleh di satu-satu kampung tu, Polan bin Polan. Dia adalah orang yang sangat sabar. Jadi aku bertawassul tadi, aku nak minta makan tadi, aku doa, ya Allah dengan keberkatan Polan bin Polan, orang soleh, orang mulia ni, ya Allah kau turunkanlah hidangan untuk kami. Rupanya Polan bin Polan tadi dia tu yang kena marah bini tadi. Allah angkat darjatnya menjadi kekasih Allah dengan sebab kesabaran dia tu. Jangan main-main. Sabar tu kena banyak-banyak sabar. Dengan sabar, banyak sabar ni boleh jadi kekasih Allah. Bukan dengan sembahyang dia jadi aulia, jadi sebab dia tak sabar. Sabar dalam segala hal. Boleh naikkan darjat seseorang menjadi kasih Allah. Baik. Yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya dan i'tikad ia akan sah menyalahi, seperti didapatkan sebab seperti makan, dan tiada didapatkan sebab iaitu kenyang, hanya yang memberi bekas pada musabab itu adalah Allah Ta'ala jua. Maka orang inilah orang muwahhid, yakni orang yang mentauhidkan Allah, yang dapat kelepasan dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang betul akidahnya. Itu akidah yang betul ni. Maknanya kita wajib beriktikad sesungguhnya segala apa sahaja usaha dan ikhtiar hamba, kekuatan yang ada pada makhluk, tenaga yang ada pada makhluk tidak boleh memberi apa-apa kesan. Yang boleh memberi kesan baik dan sebaliknya hanya Allah semata-mata. Itu panggil orang muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan i'tikad kerja aku ni lah yang memberi kekayaan, jangan. Usahaku ni lah yang memberi kesenangan, bukan. Usahaku ni lah yang memberi ilmu, bukan. Yang memberi ilmu Allah, yang memberi harta Allah, yang memberi pangkat Allah. Cuma usaha itu sebagai sebab sahaja, sebab yang tak boleh memberi kesan pun. Makanlah banyak mana pun, kalau Allah tak memberi kenyang takkan kenyang. Habis. Dan ketahui olehmu bahawasanya sifat iradat pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Maksudnya bukan semata-mata Allah kehendak benda tu jadi menunjukkan Allah redha, bukan. Faham tu? Pada kita ahli sunnah wal jamaah bukan bermaksud Allah kehendak benda tu menunjukkan Allah redha. Redha ni makna suka lah, mudah kita nak faham. Bukan. Tidak semesti benda yang berlaku tu Allah redha.
Tidak semesti benda yang berlaku yang Allah kehendak tu Allah suruh. Nah, tengok tu bahasan di kat belakang tu. Maka terkadang mengkehendaki dan menyuruh dan redha ia Allah dengan sesuatu seperti iman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kita belajar bab iradat ni, jangan lupa iradat maknanya sifat kehendak Allah, sifat penentu. Apa sahaja yang berlaku buruk baik itu semata-mata kehendak Allah. Tu asal ceritanya. Maka di sini musannif mengingatkan kita, bukan bermaksud sesuatu yang Allah kehendak berlaku itu menunjukkan Allah redha, tak, belum pasti. Contohnya mana? Iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Kenapa Abu Bakar tu beriman? Allah kehendak sedia kala lagi. Sama macam kita ni lah. Kita ni beriman ni sebab Allah kehendak, bukan sebab mak bapak kita. Allah kehendak memilih kita ni diberi iman, maka kita hiduplah atas dunia ni dengan iman. Okey. Jadi Sayyidina Abu Bakar tadi beriman kerana Allah kehendak. Dan iman ni, beriman itu adalah sesuatu yang Allah suruh. Allah suruh beriman. Dan iman itu adalah sesuatu perkara yang diredai oleh Allah. Tu contoh iman yang ada pada Abu Bakar. Iman pada Abu Bakar adalah sesuatu yang Allah kehendak dan Allah suruh dan Allah redha. Yang kedua, dan terkadang tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha ia dengan dia seperti kufurnya Abu Bakar. Kekufuran Abu Bakar tu adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sebab tu tidak berlaku kekufuran di sisi Abu Bakar. Contohnya macam kita sekarang, kenapa kita tak kufur? Kerana tidak dikehendaki oleh Allah. Yang Allah kehendak kita ni beriman. Maka kufur pada kita tu, kufur pada diri kita tu sesuatu yang Allah tidak menentukan, yang Allah tak kehendak. Lagi pula kufur itu adalah sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah. Adakah Allah suruh kufur? Dah. Dan kufur itu adalah sesuatu perkara yang tidak diredai oleh Allah. Sebab apa nak kena tahu benda ni? Sebab nanti takut-takut bila berlaku benda-benda yang maksiat pada diri kita, kita merasakan benda ni adalah benda yang Allah redha. Dah Allah yang tetapkan aku jadi anak derhaka. Allah yang kehendak aku ni jadi anak yang derhaka, menunjukkan Allah redha lah tu. Kalau Allah tak redha, kenapa Allah tetapkan? Takut salah faham macam tu lah. Sebab tu tadi, tidak semestinya benda yang Allah kehendak itu Allah redha dah, belum pasti lagi. Tengok, dia ada bahagian-bahagian. Ada ketika benda yang Allah kehendak itu Allah suruh dan Allah redha. Ada kala benda yang Allah kehendak berlaku itu benda yang Allah tak redha dan Allah tak suruh. Contoh kufurnya Fir'aun. Kenapa Fir'aun tu kufur? Sebab Allah kehendak. Betul? Allah kehendak. Sebab tu kufurnya Fir'aun. Baik. Kemudian kekufuran pada Fir'aun tu adakah benda yang Allah redha? Allah tak redha. Dan adakah Allah suruh? Allah tak suruh. Tak suruh. Tu dia. Jadi pembahagian iradat tadi tu, bukan semata-mata bila Allah kehendak benda itu berjadi makna Allah redha. Allah redha aku ni. Padahal benda yang kita buat tadi tu benda maksiat contohnya. Ni tanda Allah redha lah ni, sebab Allah yang kehendak. Dah, bukan macam tu. Dan terkadang mengkehendaki dan tiada menyuruh dan tiada redha ia seperti kufur Firaun. Ada dah tu. Dan terkadang menyuruh dan redha ia dan tiada mengkehendaki ia seperti imannya Firaun. Contohnya maknanya iman pada Firaun. Allah tak kehendak, sebab tu
Fir'aun tidak beriman. Sedangkan iman itu perkara yang Allah redha, dan iman itu adalah sesuatu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu kerana hikmah yang mengetahui ia hikmah akan dia. Sebab tu kita jangan banyak tanya, kenapa yang Allah Ta'ala jadikan yang tu kufur, yang tu beriman, yang tu taat, yang tu maksiat, yang tu miskin, yang tu kaya? Kenapa jangan tanya. Ada hikmah yang tersembunyi di sebalik itu. Hanya pencipta sahaja yang mengetahui kenapa dia kehendak dan menciptakan benda. Maka Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ni ayat Allah tujukan untuk orang yang banyak pertikaikan Tuhan. Kadang-kadang pertikai Tuhan. Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa Tuhan buat macam ni? Kenapa kenapa yang tu sini aman sana perang, sini kenyang sana kebuluran? Kenapa jangan tanya. Banyak hikmah dia. Contoh macam Allah jadikan miskin lah. Miskin ni pada nafsu kita tak elok. Nafsu kita nak kaya, betul? Dah kenapa? Apa hikmah Allah jadikan miskin tu? Membuka ruang ibadat supaya yang berharta bersedekah. Nampak tak? Bukankah dunia ni tempat beribadat? Maka Allah jadikanlah sebab-sebab supaya terbukanya peluang untuk beribadat. Ibadat ni bukan semayang je. Sangka baik dengan Allah ibadat tak? Sangka baik dengan Allah ibadat wajib. Sabar dengan kemiskinan ibadat tak? Ibadat lagi. Yang miskin dia sabar dengan miskin dia. Yang miskin sangka baik dengan Allah. Pasti ada hikmah Allah jadikan aku miskin. Di antara hikmah dia apa? Allah nak memelihara kita si miskin ni daripada membuat dosa yang dibuat oleh orang kaya. Itu hikmah. Kita tak tahu. Yang kita kata Allah ni tak adil, orang lain senang, kita susah. Kita ni banyak berjahat sangka dengan Allah. Padahal di antara cara Allah Ta'ala nak memelihara hamba-Nya daripada jatuh ke dalam maksiat, Allah tidak memberi kemampuan pada dia. Contoh macam si A ni dia miskin, kerana Allah nak memelihara si A ni daripada terjerumus ke lembah dosa yang dibuat oleh orang kaya-kaya. Dia nak buat macam mana? Nak berjudi macam mana? Harta tak ada. Tapi kalau yang dah melimpah ruah harta, nampak tak? Dah terjebak dengan benda haram. Tu. Jadi hikmah di sebalik Allah Ta'ala jadikan kita tu miskin, orang tu miskin, Allah nak jaga dia supaya jangan terjatuh kepada maksiat yang dibuat oleh orang kaya. Hikmah Allah jadikan dia sakit kerana nak menyelamatkan dia daripada melakukan maksiat yang dibuat oleh orang sihat. Kalau kita sihat, macam-macam dosa kita buat. Tapi kalau terlantar, kan penjagaan Allah tu. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah. Maka Allah ingatkan, dan tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya. Makna jangan kita tanya kenapa Allah buat begini, kenapa Allah Ta'ala buat begitu, kenapa Allah tak buat begini, kenapa Allah tak buat begitu. Jangan tanya. Dan mereka lah yang akan ditanyai. Sebaliknya kita ni semua yang nanti akan ditanya oleh Allah. Dah buat ke belum apa yang Allah suruh? Dah tinggalkan belum apa yang Allah larang? Itu yang kita nak kena fikirkan. Tak payah serabut-serabut kepala kita sampai jadi masalah, sampai stres mikir kenapa Allah buat begini, kenapa Allah Ta'ala buat begitu, kenapa tak payah. Baik kita mikirkan apa yang Allah suruh atas diri kita dah buat ke belum, apa yang Allah larang kita buat dah tinggalkan ke belum. Baik kita fikir. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurbatina fi dinina ma'al putri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Terima kasih.